Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Kelantan United, yang mana Sabah menang 3-0 dengan jaringan dari Sadi Ramdhani dan juga Stuart Wilkins serta Badrul Bhatiar. Untuk game ni kalau kita lihat, memang Sabah is one of the best team, yang mana mereka ada perubahan daripada segi taktikal, yang mana kalau kita lihat di atas kertas Sabah lebih kepada penggunaan 3-5-2, tetapi pada hakikatnya Sabah lebih kepada penggunaan dua center back, dan juga mereka bermain dengan offensive full back iaitu Ko dan juga Rizal Ghazali, terutamanya di bahagian kanan akan naik lebih tinggi untuk membentuk combination play bersama dengan Sadi Ramdhani yang baru pulang kan. Jadi kita boleh nampaklah combination play dengan kembalinya Rizal dan juga Sadi Ramdhani ke dalam tim telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian kanan pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang bagaimana mereka meletakkan midfield mereka dalam bentuk double pivot, dan juga meletakkan Stuart Wilkins as a link up player dan lebih bertindak di belakang Badrul Bhatiar untuk bertindak sebagai shadow striker. Dan kalau kita lihat dalam double pivot yang dimainkan oleh pasukan Sabah, mereka meletakkan Gary Steven Robert untuk beraksi bersama dengan Ifan Fazail, yang mana kedua-dua player ni boleh dikatakan bermain dengan baik lah. Cumanya yang nampak lebih menyelah adalah daripada segi corak permainan yang ditunjukkan oleh Gary Steven Robert, yang mana untuk game ni Gary Steven Robert boleh dikatakan menjalankan tugas dia dengan sangat baik in term of defensive duty. Dia berjaya untuk menghalang beberapa gerakan yang dilakukan oleh pemain Kelantan United di bahagian tengah, dan juga bertindak dengan bagus daripada segi bertahan. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh juga lihat yang mana Gary Steven Robert ni juga bagus dalam fasa menyerang dan juga bertindak sebagai deep lying playmaker. Kita boleh nampaklah Gary Steven Robert berjaya untuk assist satu kepada Sadi Ramdhani dengan hantaran yang boleh dikatakan marvelous. Memang vision on point, passing on point, dan dia nampak Sadi buat larian masuk inverted ke half space untuk bagi hantaran kepada Sadi, dan Sadi lebih klinikal untuk score that goal lah. So boleh dikatakan peranan daripada Ifan dan juga Gary telah membolehkan untuk Gary lebih bertindak lebih menyelah dan juga bertindak lebih advance in term of offensive ataupun menyerang, dan juga in term of defensive ataupun bertahan. Dan kalau kita lihat juga daripada segi penggunaan double pivot ni, mereka telah membolehkan untuk Stuart Wilkins berada lebih high di bahagian zone 14 ataupun berada sebagai attacking midfielder, yang mana kita boleh nampak yang Stuart Wilkins lebih dijadikan sebagai link up player untuk membantu Badrul Bhatiar yang beraksi sebagai penyerang. So Stuart Wilkins lebih berada di belakang Badrul Bhatiar untuk memastikan yang Badrul Bhatiar tidak berkeseorangan dalam fasa ketika pasukan Sabah menyerang lah, dan benda tu memang positif lah, dan Stuart Wilkins berjaya untuk menjaringkan satu gol pada perlawanan ni. So benda tu yang paling saya suka lah untuk pasukan Sabah yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang kepulangan gandingan Sadi Ramdhani dan juga Rizal Ghazali dalam skuad ni. Kalau kita lihat gandingan kedua-dua player ni, combination play mereka memang sangat bagus. Rizal Ghazali yang bertindak dengan ofensif, yang dia punya full back dengan overlap dan memberi support kepada Sadi Ramdhani untuk buat larian di bahagian wide area, penetrate wide area pasukan lawan, memang solid. Dan untuk game ni boleh saya katakan Rizal Ghazali sebenarnya improve a lot daripada segi overlap dan juga daripada segi dia punya crossing, yang mana kalau kita lihat dia punya cross kali ni memang boleh dikatakan on point, dan beberapa kali hantaran dia berjaya disambut oleh Badrul Bhatiar, tetapi sayang tandukan ataupun finishing ataupun penyudah boleh dikatakan agak kurang untuk pemain-pemain seperti Fahar Roslan dan juga Badrul Bhatiar sudah akan melalui hantaran daripada Rizal Ghazali. Dan untuk Sadi Ramdhani, kepulangan beliau di bahagian kanan telah membolehkan pasukan Sabah lebih efektif dalam fasa menyerang. Apabila Sadi bukan sahaja membentuk combination play yang bagus bersama dengan Rizal, tetapi Sadi juga banyak untuk membantu ke bahagian tengah apabila dia inverted masuk ke half space untuk membantu bahagian hadapan. Dan daripada situ kita boleh nampak lah yang dia boleh create satu gol, dia boleh cipta satu gol kepada Badrul Bhatiar apabila masuk lebih ke bahagian tengah. That is a good thing. So apabila dia masuk ke bahagian tengah, dia boleh cut in, dia boleh buat something yang boleh untuk membahayakan bahagian pertahanan, bukan sahaja dengan
combination play bersama dengan Rizal, tetapi dia punya off ball movement dan pergerakan tanpa bola juga membolehkan untuk teammate dia buka, buat hantaran kepada dia untuk penetrate pertahanan pasukan lawan. So benda tu positif lah untuk pasukan Sabah. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan di bahagian kiri pun positif. Yang paling saya suka adalah tentang peranan Ko. Kalau kita lihat untuk peranan Ko kali ni, walaupun diletakkan sebagai left back, tetapi dia mostly, kebanyakannya dia lebih kepada untuk menggantikan tempat Pak Tesu. Yang mana kalau kita lihat, ketika Ko berada di bawah, Pak Tesu akan naik lebih advance ke bahagian tinggi lah. So Ko untuk game ni dia tak bertindak dengan ofensif. Dia tahu dia punya limit. Dia punya limit dia tak boleh naik lebih daripada kawasan tengah. So dia akan lebih untuk cover up defense sekiranya Pak Tesu naik ke atas. So daripada sini kita boleh nampak sekiranya Sabah di counter attack, Sabah akan ada player yang boleh ganti tempat Pak Tesu daripada tempat Pak Tesu untuk melakukan defensive duty. Jadi overall Sabah game ni midfield hidup, striker hidup, winger hidup. Saya tak sabar nak tengok player baru, Ramon dan sebagainya lah kan. So benda tu untuk Sabah lah. Dan untuk Sabah juga kalau boleh perbaiki lagi, mungkin mereka boleh perbaiki daripada segi defending. Sebab defending agak kurang game ni, sebab mereka beberapa kali buat mistake yang hampir membolehkan Kelantan United score lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.